Adakah keadilan di Malaysia benar-benar untuk semua atau hanya untuk segelintir elit? Hari ini kita akan bincangkan isu korupsi, ketelusan dan keadilan di Malaysia yang menjadi topik hangat selepas kes Najib Razak. Jangan kemana-mana, mari kita ulaskan isu ini lebih lanjut pada video kali ini. Korupsi terus menjadi cabaran besar di Malaysia, mencabar integriti institusi kerajaan dan merosakkan reputasi negara di mata dunia. Indeks Persepsi Rasuah 2023 menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-57, satu pencapaian yang sangat mengecewakan apabila dibandingkan dengan negara jiran seperti Singapura yang menduduki tangga ke-5. Perbezaan ini menimbulkan persoalan yang besar. Mengapa Malaysia, sebuah negara yang kaya dengan sumber alam dan bakat, gagal mencapai tahap tadbir urus yang lebih baik? Perkara ini menjadi lebih kritikal dengan perkembangan terkini yang melibatkan kes Datuk Seri Najib Razak. Beliau bekas Perdana Menteri yang pernah dihukum penjara selama 12 tahun dan dikenakan denda 210 juta ringgit kerana jenayah penyalahgunaan kuasa dan penggelapan dana SRC International telah membuat rayuan kepada lembaga pengampunan. Apa yang mengejutkan ialah rayuan ini dibuat walaupun Najib hanya menjalani sebahagian kecil daripada hukuman asalnya. Lebih membimbangkan, Najib masih berdepan dengan beberapa pertuduhan lain berkaitan dengan skandal 1MDB, skandal keuangan terbesar dalam sejarah Malaysia. Tindakan Najib ini menimbulkan keresahan besar dalam kalangan rakyat yang melihatnya sebagai simbol kelemahan sistem keadilan negara. Jika seorang pemimpin yang jelas terlibat dalam penyelewengan dana awam boleh mendapat peluang pengampunan begitu cepat, apakah ini bermakna undang-undang di Malaysia lebih memihak kepada golongan elit? Situasi ini mencipta kebimbangan bahawa sistem keadilan kita tidak benar-benar berfungsi untuk semua, tetapi seolah-olah diatur untuk melindungi mereka yang berkuasa. Transparency International melalui ketuanya Francois Valerian pernah menegaskan bahawa korupsi akan terus berleluasa apabila sistem keadilan gagal menghukum pesalah dengan sewajarnya. Di Malaysia, perkara ini kelihatan jelas apabila campur tangan politik dilihat mengaburkan prinsip keadilan. Campur tangan ini bukan sahaja merosakkan kredibiliti sistem perundangan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Dalam sistem yang sepatutnya menjamin keadilan untuk semua, tindakan-tindakan seperti ini hanya menonjolkan ketidaksamarataan yang sangat ketara. Najib Razak bukanlah satu-satunya contoh. Skandal 1MDB yang melibatkan kehilangan berbilion ringgit wang rakyat masih membebankan keuangan negara hinggalah ke hari ini. Hutang-hutang yang ditinggalkan akibat korupsi ini perlu dibayar semula oleh kerajaan yang secara langsung bermaksud rakyat biasa terpaksa menanggung beban ekonomi ini melalui cukai atau pengurangan perbelanjaan kerajaan untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesihatan. Ironinya, golongan yang menjadi mangsa utama korupsi adalah rakyat biasa, sedangkan dalang sebenar seringkali terlepas dengan hukuman yang ringan atau layanan istimewa. Keadaan ini turut membangkitkan persoalan tentang integriti sistem perundangan negara. Apakah benar bahwa sistem keadilan kita bebas daripada pengaruh politik? Atau adakah kita sedang menyaksikan satu sistem yang telah dimanipulasi untuk melindungi golongan tertentu? Persoalan ini menjadi lebih kritikal apabila keputusan-keputusan penting seperti rayuan pengampunan Najib Razak dilihat sebagai percanggahan terhadap prinsip asas keadilan. Malaysia juga masih bergelut untuk memulihkan keyakinan pelabur asing. Korupsi yang berleluasa mencipta imej negatif terhadap negara menjadikannya kurang menarik untuk pelaburan.
Pelabur-pelabur yang mencari destinasi dengan tadbir urus yang bersih dan telus mungkin akan memilih negara seperti Singapura atau Vietnam yang menawarkan persekitaran perniagaan yang lebih stabil dan boleh dipercayai. Ini bermakna korupsi tidak hanya memberi kesan kepada integriti kerajaan, tetapi turut menjejaskan masa depan ekonomi Malaysia. Apa yang boleh dilakukan untuk memulihkan keadaan ini? Pelabur dalam institusi yang bebas dan kukuh adalah kunci. Institusi perundangan dan badan kehakiman perlu benar-benar bebas daripada campur tangan politik. Sementara itu, undang-undang berkaitan korupsi perlu diperketatkan dan hukuman terhadap pesalah perlu dilaksanakan tanpa kompromi. Selain itu, penglibatan masyarakat sivil dan media bebas amat penting untuk memastikan accountability kerajaan. Namun ini semua tidak akan bermakna tanpa sokongan rakyat. Kesadaran rakyat tentang hak mereka dan keperluan untuk menuntut keadilan adalah elemen penting dalam usaha membantras korupsi. Rakyat perlu berani bersuara dan menuntut reformasi yang lebih tegas. Adakah sistem keadilan Malaysia benar-benar telus? Adakah rakyat perlu terus membayar harga untuk kesalahan pemimpin? Mengapa golongan elit sering kali dilihat mendapat layanan istimewa berbanding rakyat biasa? Semua persoalan ini perlu dijawab dengan tindakan yang tegas dan komprehensif, bukan sekadar retorik politik. Jika keadilan tidak ditegakkan, apa nasib Malaysia dalam jangka panjang? Berikan pendapat Anda dan ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Patutkah kita reformasi sistem atau terus terperangkap dalam korupsi? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karens VMY untuk lebih banyak perbincangan isu panas. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.